Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم bermati kursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari Bapa kurnianya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun kembali dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pula berada di dalam satu bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada Ramadan, agaknya mungkin kita ni tak apa jadi. Akidah kita mungkin tak ke mana-mana, ibadah kita mungkin tak ke mana-mana, akhlak kita mungkin lebih teruk daripada hari ini. Tapi sebab kasih sayang Allah kepada kita, maka ada Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Ramadan itulah dipanggil sebagai untuk reset kembali, recharge, ataupun kita panggil dalam bahasa kita overhaul balik semula diri kita ni daripada setiap perkara yang rosak, dibetulkan kembali. Manakala tak ada Ramadan, hancur. Dia kata 2 tahun lepas tak ada Ramadan, Ustaz. Ramadan ada, pengimarahan masjid yang tak ada. Ramadan mesti ada, dia tak boleh tak ada. 2 tahun lepas walaupun pengimarahan masjid tidak ada, kita naik pangkat jadi imam. Semua jadi imam lagi. Okeylah tu, kira dah pernah jadi imam. Tak pernah khutbah raya 2 tahun lepas, asyik. Siap print lagi tu, khutbah nak baca besok. Cari pula kayu mana nak pakai, nak pegang jadi tu. Comel ni. Kan? Tak ada yang boleh sampai tadi. Viral kan, 2 tahun lepas kan viral. Macam-macam kayu boleh pakai. Itu menunjukkan bahawa kasih sayang Allah pada kita, kan? Jadi kita boleh rasa benda tu. Dan Alhamdulillah tahun ni kita dapat balik semula pengimarahan, kan? Kita boleh rapatkan saham, kita boleh semayang seperti biasa, kita boleh tarawih, kita boleh tazkirah. Alhamdulillah. Dan Allah masih lagi kekalkan kita pada hari ke-15 dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, separuh dah kita berjalan dalam bulan Ramadan. Dan kita kena ingat Ramadan pasti akan pergi juga meninggalkan kita. Itu nanti insyaAllah besok malam saya akan cerita sikit berkaitan dengan Ramadan. Besok malam kan? Besok malam tarawih. Saya ada di sini lagi untuk imamkan tarawih dan juga tazkirah insyaAllah. Pagi ni kita nak sambung kita punya kitab. Pagi-pagi biasalah kuliah subuh. Kuliah subuh kita membaca kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada tajuk yang terakhir dalam kitab Penawar Bagi Hati, tapi bahagian yang kedua. Mana kita ada lagi bahagian yang terakhir, yang ketiga, last 10 sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Tapi kita dah bincang dah 10 sifat mazmumah ni, 9 daripadanya selesai dah.
dan kita berada pada sifat yang ke-10 yang terakhir, itulah sifat mazmumah yang terakhir, sifat riya. Dan sebahagiannya telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandini rahimahullah ta'ala dalam surah Al-Ma'un. Contohnya kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalamnya. Kemudian orang-orang yang dipanggil sebagai asyirkul asghar, iaitulah orang-orang yang melakukan syirik yang kecil. Dan syirik kecil itu merupakan riya. Syirik kecil itu adalah riya, yang mana mereka melakukan perkara amal-amal soleh dan ibadat kerana harta dan kerana pujian manusia. Dua tu. Jadi hari ini kita buat perkara-perkara yang dipanggil sebagai ibadat dan amal soleh, kena tengok kita buat ni kerana apa. Saya datang ni Ustaz sebab nak bagi tahu orang lah yang saya ni datang juga masjid. Itu ada tak masuk dalam pujian manusia? Ada tak masuk dalam nakkan harta? Kalau ada, itu riak kan? Jadi kena buang jauh-jauh. Jadi kalau tak ada dua tu, saya tak ada Ustaz, saya datang ke masjid ni orang tak puji ke, orang tak nampak ke, saya tak kisah. Tak ada termasuk dalam dua tu, mana ikhlas tu. Riak lawannya adalah ikhlas. Jadi yang ni kena check balik, bukan kita check orang, kita check diri kita sendiri. Hari ini semua orang beribadat daripada pukul 4 pagi sampai pukul 12 malam nanti kita akan beribadat dengan tadarusnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tarawihnya, dengan sembahyang berjemaahnya, semua kita buat. Jadi kena check balik walaupun kita buat, sebab kita takut besok kita dihadapkan di hadapan Allah, maka kita tidak ada amalan ataupun pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi daripada amalan kita. Itu yang kita bimbang. Sebab hari ini tak ada orang nampak apa yang Allah terima, apa yang Allah tak terima. Hari ini kita bertukus lumus 14 jam, 13 jam puasa, kemudian kita beribadat pula. Tengok-tengok di akhirat besok tak cantik langsung. Allah tak cantik langsung pahala untuk kita. Rugi, tahan lapar tu kata Nabi kan min sa'im. Berapa ramai orang yang puasa, tapi dia hanya penat menahan lapar dan dahaga saja. Dia tak dapat apa-apa. Hari ini Allah bagi kita dengar dah hadis ini, kita berhati-hati dengan amalan yang kita buat. Nak pula dengan tajuk yang kita cerita ini adalah bab riya. Dan kita nak sambung lagi, riya itu adalah 6 jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya riya itu 6 jenis. 6 jenis riya. Jenis yang pertama ialah riya dengan tubuh badan. Dia riya dengan tubuh badan dia. Macam mana? Menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya supaya disangka akan dia mengerjakan ibadah pada malam hari dan juga berpuasa pada siang hari. Orang ni saja nak kurus, kan? Saja nak kurus bersama, niat dia adalah untuk nak orang puji dia, kan? Kurus dia qiyamul lail malam, tidur tak cukup, puasa lagi siang hari. Dia nak dengar orang sebut macam tu. Jadi kalau dia nak satu, namanya sum'ah lah. Sum'ah ni maksudnya dia suka dengar orang puji, itu sum'ah. Jadi riak ni termasuk dalam bab sum'ah. Pasal tu dia tak ada dalam bab ni. Dalam kitab ni tak ada sum'ah, pasal dia termasuk dalam bab riak. Dia suka mendengar orang puji dia, kan? Tapi kalau dia kurus dengan sebab dia memang jenis dia kurus, tak ada lah, kan? Cuma Ustaz saya dah kurus ni, tak apa lah. Niat kenapa nak kurus? Saya nak kurus sebab saya nak jaga kesihatan saya. Okey, tak termasuk pun. Tak ada riak, tak ada dipanggil riak. Janganlah lepas ni semua tak kurus dah, kan? Semua ada yang kurus boleh tak? Boleh. Sebab ada orang jenis makan 3 pinggan tak gemuk juga. 3 pinggan kan? Kita dah makan 1 pinggan naik sekilo. Jadi senang naik. Ada orang jenis tak boleh naik langsung, makanlah banyak mana sekali. Macam tu je dia kurus macam tu. Tapi adakah dia riak? Tidak. Dah memang jenis dia kurus macam tu. Dan dia pun bukan niat nak kurus tadi tu sebab nak bagi orang puji dia dengan sebab dia banyak beribadat kan? Jadi kena cek diri kita lah. Cek diri kita, hari ni aku nak kurus pasal apa? Nak bagi orang puji aku, supaya orang tahu yang aku ni berpuasa, supaya orang tahu yang aku ni qiyamul lail. Walaupun dia tak buat benda tu, dia tak qiyamul lail pun, dia tak puasa pun, tapi dia saja nak kurus supaya orang tahu bahawa dia adalah orang yang melakukan ibadat siang dan malam. Ini tak boleh, kan? Tapi kalau memang dia jenis nak kurus, nak jaga kesihatan, ataupun memang dia beribadat sungguh, memang betul-betul beribadat, qiyamul lail pun dia, puasa pun dia, kurus dia, tapi bukan dengan niat nak orang puji dia, tak apa, tak ada masalah. Ini semua balik-balik kepada hati masing-masing. Apa tujuan yang sebenarnya yang kita nak daripada amalan yang kita buat. Okey, itu antara yang pertama,
riak dengan tubuh badan. Yang keduanya riak dengan kelakuan. Riak dengan kelakuan ni menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka akan dia memikirkan kelakuan akhirat. Ramai-ramai ni dia pejam mata, duduk goyang sikit, kalau tak cakap apa pun kan. Dia pasal apa? Pasal nak bagi orang puji. Oh, dia ni bagus lah, duduk diam-diam ramai gini pun boleh berzikir. Dia nak dengar yang tu. Kalau di rumah tak ada macam tu kan. Di rumah dia like terkakang, tengok family tu kan. Tapi di masjid depan orang dia riak dengan kelakuan. Lain, beza. Riak ni juga dia termasuk dalam bab munafik. Depan orang lain, belakang orang lain, macam tu kan. Riak dengan kelakuan ni, depan orang dia boleh relax, pejam mata, berzikir, tapi belakang orang tak buat. Itu riak dengan kelakuan. Yang ini yang kita kena hati-hati. Kenapa beza depan orang lain, belakang orang lain? Kalau kata dia buat tu memang dia ingat akhirat, tak apa, tak ada masalah. Tapi di belakang orang pun kena buat juga sama. Di belakang orang pun dia kena relax, zikir, tutup mata, tundukkan kepala. Supaya apa? Supaya kita menjaga hati kita daripada dipuji orang. Puji tak ada masalah, pujilah. Sebab Nabi sendiri puji para sahabat kan? Puji tak ada larangan, pujilah. Tapi orang yang kena puji tu berhati-hati. Orang yang kena puji tu mesti berhati-hati. Jadi kita ni kalau dalam keadaan orang puji kita tak, hatta kita sendiri buat benda yang sama pun, kita memang depan orang pun kita memang tunduk dan kita berzikir kepada Allah. Siap tasbih lagi kadang-kadang kan. Sambil duduk tu kita subhanallah. Tapi bukan nak suruh orang puji dia, tak, memang amalan dia. Dia pergi mana-mana kedai kopi pun dia subhanallah. Tengok air satu. Kan? Jadi memang amalan dia gitu. Apa nak buat? Dia tak ada masalah sebab hati masing-masing dia nak apa sebenarnya. Tapi kalau dia nak, dia buat benda tu sebab dia nak orang puji dia, ke mana-mana saja bagus dia, ke mana-mana tasbih saja dia. Riak dengan dia nak dengar benda tu. Kalau orang tak puji dia, dia tak buat. Kalau orang tak dia tak dengar orang puji dia, dia tak tasbih, dia tak ada. Orang ada tak ada orang tak ada. Tu dia munafik dia. Nanti kita akan tengok juga ada sebab. Tapi ni riak, jenis dia adalah jenis kelakuan, perangai dia bila dia berhadapan dengan orang. Dua. Yang ketiga, riak dengan pakaian. Pakaian pun ada riak kan. Kita hati-hati kita berpakaian. Macam mana? Memakai ia akan kain yang keras-keras dan yang bertampung-tampung, maksudnya bertampat-tampat, supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Maknanya dia pakai ni pakaian yang lusuh-lusuh, pakaian yang tak apa nak mahal, pakai pun jenis koyak. Zat nak bagi tahu bahawa dia ni adalah ahli zuhud. Tahu ahli zuhud? Zuhud dekat sini pun dia dah salah faham. Bukan Syekh Abdul Qadir salah, orang yang pakaian tu. Syekh Abdul Qadir betul. Yang memahamkan bahawa kena pakai baju koyak-koyak untuk zuhud ni pun dah salah. Itu bukan zuhud. Orang yang zuhud dia tak pakai baju koyak. Orang yang zuhud ni dia tidak pakai baju yang koyak-koyak yang kita sangka kena pakai baju lusuh-lusuh. Tak, itu bukan zuhud. Itu permulaan untuk menghasilkan zuhud. Permulaan boleh, tapi dia belum zuhud lagi. Dan kalau kena pakai koyak-koyak, ramai sahabat Nabi tak zuhud. Sahabat Nabi semua pakai baju cantik kan? Dia ada baju dia kan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ada baju dia, mahal baju dia. Muawiyah ni kaya. Uthman bin Affan kaya lah, tak ada pakai baju koyak-koyak. Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi adakah dia tak zuhud? Kita lebih zuhud pada dia kalau kita pakai baju koyak-koyak? Mustahil. Sebab zuhud yang paling tinggi, nanti kita akan belajar lah. Masuk mudah-mudahan nanti dia ada satu bab, nama dia bab zuhud. Kita akan belajar peringkat paling tinggi untuk dapatkan zuhud tu macam mana. Dia bukan pakai yang pakai koyak-koyak. Yang pakai koyak-koyak ni adalah permulaan untuk menuju kepada kezuhudan. Mula je, bukan selama-lamanya. Sebab dia ada syarat dia lah. Kalau nak buat macam tu untuk nak menghasilkan sifat zuhud, boleh kan. Dia ada memang macam-macam, baju tu memang mahal, tapi dia nak pakai baju yang jenis lusuh-lusuh supaya orang nampak dia humble, relax. Kata pun tunjukkan jam tangan pun mahal, tapi dia tak pakai jam tangan mahal kan. Ada lagi macam-macam lah benda yang dia boleh pakai sebab nak menghilangkan perasaan untuk sayang kepada dunia. Zuhud tu maksudnya menghilangkan cinta dalam hati kita terhadap dunia. Zuhud lawan dia adalah hubbud dunia, kasih akan dunia. Jadi kalau ada zuhud, tak adalah kasih akan dunia. Kalau sayang dunia, tak adalah zuhud. Jadi orang ni kenapa? Orang ini dalam keadaan dia berpakaian dengan pakaian yang lusuh-lusuh. Ada je pakaian yang mahal, tapi dia pakai saja begitu untuk nak dipuji orang.
supaya orang puji dia, oh dia ni zuhud dia ni, nampak wara', nampak. Bukan wara'. Wara' ni bukan pakaian lusuh. Kita selalu guna salah istilah wara'. Wara' ni orang yang menjaga halal dan haram, tu wara'. Ini orang pakai serban lipat, serban punya besar, sekilo dia pakai. Orang betul wara' ni, bukan wara'. Itu mungkin abid, orang yang kuat beribadat, atau mungkin dia alim, orang yang banyak ilmu. Wara' ni orang yang dia memelihara hidup dia daripada syubhat dan haram. Kita salah guna perkataan. Jadi orang ni dia saja pakai macam tu supaya dia dipuji orang. Tapi kalau memang dia ada baju tu saja Ustaz, tak apa. Dia bukan memang nak. Dia memang tak ada, maknanya dia miskin. Nanti kita akan tengok perbezaan orang yang miskin dengan orang yang zuhud. Tapi kalau dia memang ada tu je, baju dia pun ada satu tu, dia nak pakai tu, kalau nak pakai lain tak ada, pakai tu. Jadi orang pun tak nak cakap apa. Kalau orang puji dia pun, dia kena terima pasal itu saja yang dia ada. Dan dia tak nak pun pujian. Kalau kita kata bahawa dia adalah berpakaian untuk tidak mendapatkan pangkat manusia, pujian manusia, maka tidak menjadi masalah untuk dia memakai pakaian-pakaian yang lusuh dan juga bertampak-tampak. 3. Yang keempat, riak dengan perkataan. Ini bahaya. Riak dengan perkataan ni bukan usus saya semua. Contoh, riak orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Al-Quran dan hadis. Saya kan biasa sebut Quran, hadis dengan pidato ni, ceramah, kuliah, dan perkataan salam serta sunyi hati daripada ikhlas dan benar. Dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah, tazkirah, bukan ustaz saja semua. Tapi dia nak balasan. Balasan apa? Dua tadilah. Pertama nak pujian manusia, kedua nak harta. Jadi kita bincang panjang lebar bulan lepas, kan? Macam mana ustaz yang datang, ustaz yang datang jauh-jauh, dia mengharapkan apa sebenarnya daripada kuliah dia, kan? Kalau dia mengharapkan harta, itu dia termasuk dalam riak. Tapi siapa yang tahu? Tahu dah ustaz, dia minta lebih, dia minta beribu-ribu. Dia minta beribu-ribu, belum tentu dia riak. Macam mana kita boleh kata dia minta 2,000 contohnya? Kita kata, oh dia riak ni pasal dia minta 2,000. Dia tetapkan mungkin ada sesuatu benda yang dia nak kena bayar. Dan kita tak perlu tahu pun dia nak bayar apa, tak perlu tahu. Contohnya dia letak sebagai dia 2,000. Ustaz nak bayar apa 2,000 ni? Dia tak boleh sebut sesuatu. Saya nak bayar PA, saya nak bayar driver, saya nak bayar sekolah, saya nak bayar jabat. Tak perlu. Buat apa pasal itu hal dia. Dia letakkan tu mungkin mesti ada benda yang. Tapi kalau kita tak tahu, kalau dia memang berharapkan itu dia lah, tu dia dengan Tuhan. Jadi kita yang tengok macam tu, macam kita boleh tahu bahawa dia riak atau tidak, tak boleh. Atau dia letak sekalipun harga dan sumpah. Tapi mahal lah Ustaz. Kalau mahal tak payahlah, minta dia datang. Itu je. Daripada sudut penganjur pula, kan? Daripada sudut ustazah tadi kita dah sebut dah tadi dah. Dia letak berapa harga, kita tak boleh tentukan dia riak ataupun tidak. Kalau benar-benar dia riak, itu dia dengan Allah. Dan kita tak tahu pun sama ada dia riak ataupun tidak, walaupun dia letak. Ataupun tak letak harga pun, tiba-tiba memang diharapkan juga harta. Datang bukan sebab nak mengajar sangat, datang sebab nak harta, walaupun dia tak letak harga dia. Sama riak juga. Itu daripada sudut asatizah. Daripada sudut penganjur, kalau dia boleh bayar, bayarlah. Itu saja. Kalau tak mampu bayar, ustaz lain kan banyak, kan? Tapi tak boleh Ustaz, saya kena pakai dia pasal di crowd ramai, orang datang nanti surau saya, masjid saya, orang tahu. Bayar, itu saja. Dah kan? Jadi kena pandang daripada dua sudut. Bukan dua-dua, bukan kata daripada dua-dua, tak boleh. Sebab ini dia menyebabkan masalah hati, kan? Dia masalah hati, dan tidak ada satu orang pun tahu penganjur hati dia macam mana, yang ustazah ni hati dia macam mana, tak tahu. Jadi kita kena tahu atas tujuan apa yang dia sampai, kan? Atas tujuan apa yang dia baca Al-Quran, atas tujuan apa dia baca hadis, atas tujuan apa dia berceramah. Itu semua dia dengan Tuhan. Kita tak tahu kenapa dia letak macam tu ataupun tak letak, itu dia dengan Tuhan. Sama dengan penganjur, kalau mampu nak dapatkan crowd yang ramai, jemaah yang ramai, nak beritahu program kita, program yang ada, program yang besar-besar, silakan. Kita boleh juga pakai dia untuk bekerjasama, bukan pakai, maksudnya bekerjasama dengan dia untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau kalau kata dalam keadaan kita benar-benar buat kerana Allah, Allah bantu. Daripada sudut mana pun Allah akan bantu. Itu daripada sudut perkataan. Ataupun masih lagi dalam perkataan, seperti menggerakkan bibir dan zikir di hadapan orang lain, sebut tadi dah.
Ramai begini tiba-tiba dia zikir. Boleh dia zikir depan, ya, supaya orang puji dia bagus, dia zikir, sentiasa zikir. Kalau kat rumah tak zikir, kan? Kat rumah kerja tidur je daripada pagi lepas sahur sampai maghrib, tidur saja. Bagusnya tu sembahyang zuhur tu bagus datang. Azan, dia dengar azan, dia bangun sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Golek-golek tidur balik. Tu kerja dia, ya. Bila ada orang dia zikir, bila tak ada orang dia tidur dia. Dia jenis orang yang betul-betul nak berpuasa dalam bulan Ramadan. Baik, itu yang keempat. Yang kelimanya adalah riak dengan pekerjaan ataupun amalan. Okey, contoh memanjangkan berdiri dan rukuk dan sujud dalam sembahyang di hadapan orang lain. Ini bukan masuk imam-imam saja, semua. Okey, imam dan juga semua. Imam lagi utama lah. Jangan beza antara imam di masjid, di surau dengan di rumah. Jangan beza, kena sama. Kenapa beza? Di masjid, di surau boleh baca panjang. Di rumah Al-Fatihah saja. Kan? Asal beza? Sama je. Kat sini pun surat Tuhan kita yang kita sembah Allah juga. Di rumah pun Allah juga. Pasal kat masjid orang ramai Ustaz, syok bila mana kita sembahyang panjang. Di rumah pun sembahyang juga nama dia. Walaupun tak ada orang. Kita bukan sembahyang untuk orang, kita sembahyang untuk kita. Kan? Tapi kenapa di masjid, kadang ada masjid dia panjang betul dia baca. Kan? Jadi memang ada sembahyang yang dibenarkan untuk panjang. Ada benar-benar yang dibenarkan untuk panjang, ada yang tak dibenarkan untuk panjang sebab masa yang singkat. Maghrib contohnya. Maghrib jangan panjang sangat. Masa singkat. Kan? Ini maghrib 1 surat dia bantai. 1 rakaat, 2 rakaat, 20 surat. Mampu orang belakang. Kan? Maghrib kena singkat. Tak apa, singkat pun tak ada masalah. Nabi pun singkat juga sembahyang. Nabi sembahyang paling singkat kata Anas bin Malik. Ringkas tetapi sempurna. Tapi ada yang masa-masa yang kita kena baca panjang. Bila subuh panjang, isyak panjang, boleh tak ada masalah. Itu memang dipanggil sebagai tiwalul mufassal, dipanggil bacaan-bacaan yang panjang. Ada masa-masa, tapi tak semesti wajib. Kan kadang ada orang dia tak hafal surah panjang, dia surah pendek, boleh juga. Subuh qul huwallahu ahad, inna a'tainaka, boleh tak? Boleh juga, sah juga sembahyang. Tak ada masalah. Cuma dianjurkan untuk panjangkan. Itu saja. Tapi beza dekat sini riaknya bila mana di hadapan orang. Tak baca dekat masjid, dekat surau kan, imam. Semualah imam saja semua. Bacaan sedap. Di rumah tak baca langsung bunyi. Tak ada bunyi langsung. Sebab tak ada orang dengar. Sama lah dekat masjid, rukuk punya lama tu rukuk. Kadang kesian jemaah kat belakang. Rukuk punya lama, sujud punya lama. Masa sembahyang jemaah, jadi dia nak buat lama-lama. Sembahyang sunat saya tengok laju betul dia. Laju sungguh sembahyang sunat. Patutnya sembahyang sunat tu yang kena panjang. Sebab sembahyang sunat seorang, dia tak melibatkan orang lain. Bila jemaah kata Nabi, fal yukhaffif, kata Nabi, ringkaskan. Sebab apa, belakang mungkin ada orang yang dhaif, ajuz, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin nak cepat. Panjang. Tahiyat akhir kan, 2 minit tahiyat akhir. Orang kat belakang tu dah bengkok gitu tu. Elok-elok jadi dah stand kat sana ni. Bila imam nak salam kata dia. Ada orang yang jadi sakit lutut, dia terpaksa ke depan macam ni. Anda tengok kan, tahiyat akhir tapi ke depan. Imam 2 minit. Dalam habib fil alamin innaka hamidum majid. Allah, la ilaha illallah. Tambah lagi doa. Bila nak habis? Tapi sunat satu hapak tak baca. Tuan, ini yang kita tersilap faham dekat sini. Sembahyang jemaah ringkaskan. Yang nak doa panjang-panjang semua dekat sunat. Tak apa, tak ada masalah. Memang Nabi buat macam tu. Sunat Nabi, ini masyhur tuan. Sunat Nabi, Huzaifah Al-Yaman pernah datang sembahyang dengan Nabi. Berapa panjang Nabi sembahyang? 1 rakaat baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, 5 juzuk 1 rakaat. Nabi tak pernah buat dalam sembahyang jemaah. Rukuk Nabi kata Huzaifah Al-Yaman, wa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuknya panjang sama dengan diri tadi. Okay. Kita sembahyang sunat tu lah, rukuk tu paling pendek lagi daripada sembahyang jemaah. Jangan bezakan. Kena sama ataupun kena lebihkan sikit bila kita seorang-seorang ni. Yang utamanya. Tapi sebab kita nak jaga hati kita ni, kita baca dekat masjid, kita baca dekat surau panjang, dekat rumah pun kena baca panjang, macam tu juga. Kalau kata kat rumah baca pendek, kat masjid baca pendek, nak jaga supaya tak riak tu. Nak jaga supaya tak
Tak riak. Sebab risau, bimbang. Kenapa lain? Sebab ada orang dengar bacaan aku kena baca panjang sikit lah. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim. Panjang. Kat rumah qul huwallahu ahad bagi 2 je. Bunyi kedekut. Tapi kat masjid surau panjang macam. Orang dengar dengan harapan mudah-mudahan orang puji aku lepas tu. Tu bahaya tu. Habis hancur lah. Yang ni yang kita katakan tadi nanti di akhirat tak nampak pun mana pahala dia. Sebab dia buat kerana dipuji oleh manusia. Tu bahaya. Okey, jadi jangan kita buat kerana orang. Quran, tiba-tiba kita baca Quran depan orang, baca punya sedap. Di rumah baca tidak. Baca pun laju je. Jangan, kita baca pun depan orang pun sama, belakang orang pun sama. 6 yang terakhir ialah riak dengan banyaknya murid dan berjumpa dengan guru. Dia riak dengan sebab muridnya ramai, followersnya ramai, kan? Tapi kalau memang dia ceramah, followers dia memang dah ramai, tak apa lah. Itu semua dia dengan Allah lah. Kita tak boleh kata, ni semua banyak pengikut ni mesti riak ni ustaz ni. Mana pula, kan? Itu dia dengan Allah lah. Dia nak mengajar tu sebab followers dia ramai ke, ataupun dia memang benar-benar nak sampaikan ilmu kepada manusia. Itu walaupun kita tengok followers dia ramai, kalau sekali ceramah tu memang penuh masjid sepenuh surau. Adakah kita boleh kata ustaz tu adalah orang yang teriak? Tak. Itu dia dengan Tuhan. Kenapa dia nak mengajar, kan? Ataupun dia riak dengan guru-guru, kan? Guru yang ramai. Macam itu, aku pergi jumpa guru ni, aku jumpa guru ni, aku jumpa guru ni, kan? Yang ini semua adalah perkara yang mesti kita elakkan. Jadi 6 jenis riak yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan maka sekalian demikian itu adalah haram dan juga berdosa besar. Maksud haram dan berdosa besar ni kena bertaubat. Tidak ada jalan lain melainkan dia kena bertaubat kepada Allah. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tidak ia haram. Maknanya kalau dia buat amalan tapi bukan amalan yang ibadah. Kan saya sebut dulu, kita beza dulu antara riak dengan takabur. Riak ni melibatkan ukhrawi, akhirat, amalan-amalan ibadat dan amalan soleh. Takabur ini melibatkan duniawi, yang tak boleh untuk nak mendapat pangkat manusia, pujian manusia contohnya, untuk riak sahaja ataupun untuk ukhrawi saja. Ini tak boleh. Dia buat ibadat sebab nak dapatkan pujian manusia, ini tak boleh. Tapi takabur boleh. Bukan takabur, bab duniawi boleh. Bab duniawi ni maksudnya kita ada ilmu kepakaran dalam dunia, pakar matematik, pakar sains, pakar apa macam-macam, sains, fizik, macam-macam pakar lah kita, kan, segala macam. Jadi kita nak dapatkan pangkat manusia, orang tahu bahawa kita ni adalah orang yang hebat dalam satu kepakaran bidang itu, maka ni dibenarkan. Ini dibenarkan, maka ni tidak haram, kan? Contohnya seperti menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, kan? Dia ada baju cantik, dia nak pakai pakaian cantik-cantik, orang puji dia, boleh tak? Boleh, tapi nanti belum habis lagi. Ataupun dengan ilmu hisab. Ilmu hisab ni ialah ilmu matematik. Ilmu hisab pun dulu ada ilmu hisab pokok juga, tak yang pegang ilmu pokok. Hisab ni ilmu matematik. Kan? Ilmu pokok tak payah belajar, memang pandai lah. Ilmu hisab ada ilmu matematik. Dulu kan pakai contoh ilmu hisab, apa lagi? Ilmu dulu sekolah dulu alam. Ilmu alam, kan? Geografi. Sekarang geografi. Dulu ilmu alam. Sejarah, tarawih pula. Tawarikh, tarawih Melanggar. Tawarikh, semua bahasa yang tu dulu. Sekarang aja tukar. Sekarang matematik, geografi, kajian tempatan, sejarah. Dulu pakai hisab. Jadi ilmu hisab ni adalah matematik. Jadi kalau dia pakar matematik, orang puji dia, tak ada masalah. Ataupun ilmu kebomohan. Sudah, dah bomoh mana pula. Ilmu kebomohan ni maksudnya ilmu kedoktoran, ilmu perubatan. Nak jadi doktor kan? Mana orang puji dia dengan sebab dia ni pakar dalam bab perubatan, boleh tak salah. Doktor ni pakar dalam bidang ni, doktor ni pakar, boleh, tak ada masalah. Selagi mana ianya tidak ada padanya penipuan dan juga takabur, tak ada. Selagi itu, kalau tak ada, selagi itu boleh. Jadi jangan kata bahawa kita panggil sebagai orang ni pakar tapi dia ada takabur. Ada takabur mana pun kita bincang dulu, dia rasa diri dia mulia daripada orang lain dan dia rendahkan orang lain, jadi takabur. Dia pakar dalam bab perubatan tapi dia rendahkan doktor yang lain, dia puji pula diri dia hebat daripada doktor yang lain. Itu takabur, itu haram hukumnya. Tapi selagi mana dia boleh mampu mengawal dirinya daripada tidak merasa dirinya mulia, selagi itu dibenarkan oleh Islam. Ini
Ini bab duniawi lah. Tapi bab ukhrawi tak boleh, bab akhirat tak boleh. Walaupun dia ni orang yang dalam keadaan mengajar agama ke, Quran ke, hadis ke, tetap tak boleh rasa orang yang dalam keadaan nakkan pujian dan juga tak boleh. Okey, jadi itu 6 perkara yang kita tahu. Dan bahawasanya riak yang lebih besar sekali. Riak yang lebih besar, yang pertama adalah riak munafik. Riak munafik ni menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Munafik lah ni paling besar lah. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Orang yang munafik ni dalam keadaan dia lebih melakukan dosa besar daripada dosa syirik. Depan orang lain, kalau zaman Nabi dulu, depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada manusia yang dia beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Dia kata dia beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya kata Allah wa ma hum bimu'minin, dia tak beriman. Depan Nabi sembahyang, belakang Nabi tak sembahyang. Orang Nabi pergi perang, dia tak pergi perang. Dia bagi alasan macam-macam. Rumah tak ada orang jaga, tak ada jaga anak, tak ada jaga isteri, tak ada. Dia orang yang munafik. Depan orang lain, belakang orang lain. Depan Nabi baik, belakang Nabi dia bunuh himar-himar, kedai-kedai. Dia merosakkan tanaman orang tersebut. Disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun ada surah namanya Al-Munafiqun. Soal kan? Ayat berkaitan dengan Al-Munafiq pun ataupun munafik pun banyak dalam Quran. Ayat ini riak yang terpaling besar, sebab di hadapan orang Islam dia lain, belakang orang Islam dia ini paling besar. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Mana mereka yang sembahyang zuhur hanya di hadapan orang lain saja. Dan jika dia sunyi, maknanya dia seorang diri, maka nescaya dia tidak sembahyang. Ini pun sama, munafik juga ni, tapi munafik bawah sikit daripada yang tadi. Tadi itu iman. Yang ini dia punya amalan. Depan orang sembahyang wajib, yang wajib sembahyang wajib. Belakang orang tak sembahyang. Balik rumah mak tua, pak mertua kampung sembahyang. Pasal pak mertua je, pak mertua ajak sembahyang. Sembahyang je dia pun sembahyang. Balik rumah dia tak sembahyang. Jadi ni orang yang dipanggil sebagai riak dengan amalan wajib. Dia sembahyang kerana depan pak mertua, mak mertua dia. Kalau tak sembahyang tak. Ada orang yang sembahyang Jumaat. Pasal apa pergi sembahyang Jumaat? Pasal dia nak orang tengok dia pergi sembahyang Jumaat. Orang tak ada, tak sembahyang. Hari lain tak sembahyang, Jumaat je sembahyang. Seminggu tu, sekali tu je sembahyang Jumaat. Sama. Dia buat tu kerana nak buat hanya wajib di hadapan manusia tadi. Ini bahaya. Dan yang paling bahaya, yang ketiga adalah ia lebih kecil daripada riak yang fardu tadi. Dia riak dengan ibadat sunat. Tadi ibadat wajib, dia ibadat sunat. Apabila ia pada tempat yang sunyi, mana seorang diri, maka tidak mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Kita sebut tadi, depan orang boleh sembahyang sunat, depan orang boleh sembahyang qabliyah, ba'diyah, witir. Sembahyang di rumah qabliyah, ba'diyah pun tak ada. Tapi di masjid Ustaz, kita suasana dia, suasana kena tengok kenapa kita buat kan. Sebab tu saya kata, saya sarankan di rumah mesti ada suasana macam tu juga. Suasana untuk kita nak beribadat kepada Allah, supaya kita rasa sama. Hatta dekat masjid pun kita boleh buat qabliyah ba'diyah, di rumah pun kita boleh buat qabliyah ba'diyah. Di masjid kita boleh pakai cantik-cantik, di rumah pun kita boleh pakai cantik. Di masjid pun kita punya dengan baju Melayu, dengan jumpahnya kan, dengan ridaknya kita pakai, dengan kopiah serpanya kita pakai. Di rumah sembahyang pakai kain pelekat saja, baju tak pakai, kain pelekat saja, diikat naik ke atas dada tu, gulung-gulung, baju tak pakai. Allahu Akbar. Daripada sudut fiqah sah. Tapi bila mana adabnya tidak ada, kenapa di masjid tak buat macam tu, di rumah buat macam tu? Kalau tak nak bagi riak, di masjid pun kena datang macam tu juga, pakai kain pelekat saja. Lain macam apa tadi imam pakai yang tu kan, sempat lilit cantik, kain pelekat atas dada, baju tak pakai. Saya nak buang riak saya gitu kan. Saya kena pakai macam ni. Nampaklah kalau berani. Maksudnya jangan buat gitu. Maksudnya di rumah pun kena pakai pakaian yang terjadi, supaya nak hilangkan, supaya kita tidak riak dengan ibadah-ibadah sunat. Sunat dah tu, kita menambahkan kita punya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dah membuangkan sifat riak dalam diri kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak, wallahu alam. Kita berhenti sini. Kita akan sambung nanti insya-Allah lepas raya, apa dia ubat untuk kita nak membuang riak dalam diri. Riak kita dah tahu dah jenis-jenis dia, siapa dia, orang dia, dalil-dalil dia, apa hukum bagi orang yang riak ini nanti besok di hari akhirat. Sekarang kita nak tahu
ubat dia pula. Macam mana nak buang riak dalam diri? Sebab cek-cek balik macam ada Ustaz pada saya kata dia kan. Bulan depan insyaAllah lepas raya kita akan tengok apa ubat-ubat yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat riak yang Allah Subhanahu Wa Taala adakan dalam diri kita, supaya tidak ada kosong daripada sifat-sifat mazmumah. InsyaAllah kita jumpa besok malam dalam tarawih dan tazkirah di sini juga insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendatangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Allah matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Berikan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.